Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang teman-teman sempat bersama dengan saya. Apa khabar saudara Azrul Jalil? Doa saya anda sihat walafiat, ya saudara. Itu juga saudara Rosillah, terima kasih saban malam menemani saya. Saudara Salmah, saudara Zamari LC, saudara Azrul Jalil, Rusmini, apa khabar? Di Pontian ni rasanya dah. Saudara Anwar Jubin, saudara Mustafa Ilyas. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Facebook, di Instagram dan TikTok. Saya TikTok juga ada kita bersiaran secara live di TikTok, di Instagram. Saudara Fazil Yub, saudara Balzul Zaman, saudara Syah Ibrahim, Cicada Ria, saudara Fakri Sani, apa khabar saudara? Saudara Zek Zul, saudara Johari Osman, kita juga Yauman, saudara user saudara Nur Muhammad Nafsiah di TikTok saudara. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, apa khabar sahabat? Kita juga saudara Roy Pa di Terengganu, saudara Syukur Jamil, saudara Ahmad Nazri, saudara Muhammad Azmi Ali, apa khabar? Masih lagi dalam arena, dalam apa aroma bulan madu ke saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali? Doa saya anda bahagia, rawatlah cinta kasih bersama pasangan anda, ya saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Faizal, saudara Puan Halimah Hashim, salam cinta damai katanya. Saudara Suratman, salam sejahtera. Saudara Awang Yusuf, Puan Syarifah Hafifah, begitu juga Puan Hasnah, Rosli Yunus, Oping Temu di TikTok. Puan Hasnah, ada lagi siapa lagi ni? Tak nampak namanya. Windy Lee, how are you Windy? Saudara Man di TikTok ni tulisannya kecil sangat ya saudara. Lumba-lumba, di mana nak berlumba tu? Ya, saudara Razul Razali daripada kampung Jamuan, Kuala Kangsar. Woi, makan besar tu saudara. Saudara Aziz Yusof, terima kasih. Saudara Syahrudin, saudara Roslan Abdul Samad. Begitu juga Pok Cham, selamat malam dari Shah Alam ya Pok Cham. Saudara Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar dok? Moga doktor sihat dan bahagia selalu. Saudara Syali Ahmad, Senawi, saudara Puan Norma Wan, salam dari Johor. Johor kat mana tu Puan Norma? Musalis Abdullah, Hamidah Kamat, Ahmad Faruza, salam pencerahan. Pak Lang, begitu Yuman Kidal, ini Yaya Armin. Di TikTok ni kecil sangat tulisannya saudara, saya minta maaf lah, susah saya nak baca. Zainal Omar, Bulan Terang, daripada Langkap Pak Cu, daripada Langkap Perak yuk. Puan Robiah Osman, Raza Abdullah, Rosini Kurungot daripada Sarawak. Ya, apa khabar? Raja Kamal Raja Baizan dari Sungai Petani ku. Moga sihat. Pak Aziz, Haji Ali, Haji Bilin, Cicada Ria, Ona Petai. Baik saudara, saya minta maaf kerana banyak malam ni macam-macam nak bercerita saudara. Maklum sajalah list sudah sampai. Saudara Ahmed, Puan Mariam Putih, Rosli Rahim, saudara Man, saudara Bocil, begitu juga Muhammad, saudara Man Azman di TikTok, saudara Syukur, saudara Lokman Lok, saudara Kamur Zaman, Rosinin Kurungot, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. So Azal Nadine Lantinafika, nama macam-macam saudara. Kadang-kadang mengelulung lidah nak sebutnya saudara. Nama hebat-hebat semua daripada Teluk Intan ni saudara Azlandin, Lanfina. Kalau tak sebut salah nanti marah pula saudara. Apa khabar saudara Fuad Rahman daripada Subang Jaya, saudara Nasaruddin Kenang, Nasaruddin Kenang, saudara Nurhan Ramli, Puan Rashidah Ahmad, Puan Nuriah Arsyad. Salam dari hutan Melentang Puan Nuriah. Baik saudara, saya minta maaf kerana tak dapat menyantuni semua saudara Mazlan, saudara Adnan, saudara Mazlan SKS, saudara Man Otai. Saudara, hari ini adalah hari Ahad, tanggal 30 Oktober, merupakan hari yang ke-955. Aduh, dah 955 hari dah virus corona ni menyerang negara kita, masih belum usai lagi saudara. Laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio dari Seri Melaya, saya melihat agak angkanya tidak begitu menyenangkan. Kemarin 3,256.
Semalam ada penurunan tapi sikit sangat, iaitu 3,189. Ini menjadikan jumlah kumulatif warga kita yang dijengah oleh virus corona adalah 4,896,922 orang, saudara. Dan terdapat 6 negeri masih lagi meningkat. Dan susut di 9 negeri, sementara Kedah tidak berubah dengan 59 jangkitan. Lain-lain negeri, Selangor nampaknya masih lagi ribuan, iaitu 1,190. Sedangkan kemarin 1,302. Besar jumlahnya, saudara. Di wilayah persekutuan juga susut, tapi angkanya 767. Kemarin 813. Di Sabah ada tambahan 181, di Pulau Pinang 156, naik tak ceroy. Dan Perak, yup, apa mikir ni, yup, jagalah kesihatan baik-baik, yup. Sebab di Perak nampaknya peningkatan jangkitan 306 orang, tinggi, saudara. Dah mula dah dekat macam dah nak sampai ke wilayah. Apa orang Perak, yup. Jagalah kesihatan diri dan kebersihan diri, saudara. Dan akhirnya Negeri Sembilan, alhamdulillah susut sedikit kepada 123. Itulah 5 negeri yang ada jangkitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negeri yang angka jangkitannya sekitar 100 ke atas. Lain-lain negeri, alhamdulillah, masih lagi di bawah 100, saudara. Baik, minta izin, saudara. Seperti biasa, dalam 3 minit ni, kalau teman-teman nak minum, minumlah. Nak buat kopi, buatlah kopi. Ini adalah segmen e-commerce. Pada mereka yang mempunyai produk yang mahu saya wawarkan, saudara Zul daripada Kemaman, dia dah hantar, tapi belum lagi saya dapat nak hadamkan balik. Toko jamu Kemaman, insyaAllah 2-3 hari lagi nanti mungkin saya beri pencerahan, saudara. Jadi kalau saudara punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar masih lagi berniaga kayu wangi, itu stangi al-bakurnya, saudara. Macam kemian, bila dibakar semerbak harumnya. Dan juga beliau memasarkan haruman, perfum dari tanah Arab. Andainya anda berhubung dengan Al-Azhar tak dapat, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-43000. Siti Farehah, jangan lupa, saudara. Dendeng manis Siti Farehah, harga masih lagi harga lama. Walaupun harga daging dah naik, harga barang-barang tu naik, tapi dia memasarkan dendeng manisnya pada harga lama, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan jangan lupa, saudara, ini makanan kegemaran saya. Sambil-sambil kita melabun, silalah dapatkan bekalan Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Harganya mampu beli. Murah, saudara. Cuma saya tak boleh nak wawarkan. Kalau saya wawarkan harganya, mungkin masuk dalam segmen iklan pula. Ini e-commerce saja, saudara. Dan akhir sekali, saudara, Popiah Sirih, sila hubungi Nizam 019-435-1203. Popiah Sirih Lady Maria. Dan bagi teman-teman yang nak berniaga, masih lagi ada ruang untuk menjadi wakil kepada tim Nur Aisyah. Boleh hubungi talian 018-279-4288, saudara. Tim Nur Aisyah memasarkan produk kosmetik wanita yang mersa air sembayang, juga terdapat makanan-makanan segera dan juga susu. Saudara, hubungilah tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288 untuk menjadi ejen tim tersebut. Saudara, baik, itu saja yang sempat saya laporkan dalam segmen e-commerce, saudara. Baik, saudara, usai e-commerce, kita masuk naluri kehidupan. Ini penting, saudara. Ini adalah sekadar panduan kehidupan kita, bukannya daripada seorang ustaz. Teman-teman mengatakan yang saya nampak cantik, boleh kita baca bersama. Sebenarnya, saudara, hati yang dipenuhi kejahatan itu akan mendorong seluruh anggota badan dan panca indera melakukan kejahatan. Maka ketika itulah segala unsur ketenangan dan kebahagiaan akan tercabut. Sesungguhnya,
ketenangan dan kebahagiaan itu tidak akan dapat dimiliki dengan kejahatan, saudara. Kejahatan itu satu dosa, dan dosa itu ke Instagram. Gangguan di Facebook ni selalu kena ganggu ni, tak tahu kenapa, saudara. Jadi kita harus melawan penyakit fizikal. Ia seperti bukan dia, penyakit ini, hasad ni penyakit hati, saudara. Manusia moden lebih takut parut di muka daripada dan juga garis di kedua wajah berbanding hati yang diselubungi oleh mazmumah, hati yang tak baik, saudara. Apakah azab dunia ini lebih besar daripada azab neraka? Fikir-fikirkanlah, saudara. Saudara, baik, kita sambung dengan segmen Mutiara Kata, kiriman Datuk Said Ali. Menghantar kiriman pada saya, katanya, orang yang bahagia adalah orang yang paling banyak berdoa untuk insan lain, walaupun tak dikenalinya. Doa itu untuk dirinya mudah dimakbulkan atas kemurahan dan ketelusan hatinya. Ya, saudara, kita sering kalilah berdoa untuk teman-teman kita yang baik-baik. Saudara Nuri Asyad memang putus-putus suaranya sebab kena ganggu dah. Tapi tak apalah, saudara. Biarkanlah mereka mengganggu kita. Jadi kalau putus-putus, lari ke Instagram, saudara. Halaman yang sama, Amir Hijaz Fan di Instagram. Ya, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Azizah, Puan Aizah Baharin, Supar Kamsi. Ya, saudara, boleh juga lari ke TikTok. Saudara Bulan Terang. Memang sangkut-sangkut, saudara. Biasalah dalam keadaan sekarang ni, musim-musim pilihan raya ni, mungkin mereka tak senang dengan pencerahan saya. Tak tahulah, biarlah mereka ganggu. Cuma saya seringkali memberi peringatan agar pemimpin negara jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang bahawa negara akan muflis. Saudara, tajuk malam ini mudah sangat saja itu. Belum apa-apa sudah wujud krisis dalaman. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu, saudara. Sebab dari penghayatan saya belum apa-apa lagi. Belum lagi UMNO, Barisan Nasional mengumumkan secara keseluruhan calon-calon nak bertanding. Tapi sudah ada krisis dalaman. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu, saudara. Tunggu. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, lemak keladi, ulam petai, ikan bakar, kacang panjang. Jangan jadi seperti teratai, berbunga akar, tidak menunjang. Itu Pak Nazil mengingatkan kita. Hidup ni mesti ada tunjangnya, akan ada tak akan tunjang. Kalau macam pohon-pohon teratai tu di atas, di awang-awangan, di tasik, saudara. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, jangan jadi seperti teratai. Berbunga, akar tidak menunjang. Ada bunga teratai, tapi tidak ada akar yang tunjang. Tambah Pak Nazil lagi, goreng tahu, sayur kelisa, urap pegaga, lemak tenggiri. Sudah tahu pemusnah bangsa, masih dibangga di Sanjung Peri. Kalau kita dah tahu orang tu pemusnah bangsa, tak payahlah kita nak sanjung. Itu keadaannya, saudara. Terima kasih Saudara Rostin Roslan, Saudara Mansur Wahab, Saudara Muhammad Fuad. Saudara, itulah seketika pantun Pak Nazil. Jadi sebelum itu saya harus memberi peringatan. Mesti saya beri peringatan ini, nanti marah program saya. Bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam pelbagai channel, YouTube ke, TikTok ke, Facebook dan sebagainya, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan ataupun kiriman-kiriman yang anda lakukan kalau ia bertentangan dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi. Kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua tulisan maupun suntingan anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Kalau ada pun komen-komen saya, paksi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Selesai, saudara. Andainya saudara tak bersetuju, hantar kiriman, gunalah bahasa-bahasa yang sebaik mungkin, bahasa harmonis. Kerana ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Saudara, baik. Hari ini alhamdulillah, cuaca di kawasan saya nampak gayanya tak ada hujan. Panas tak panas, redup pun tak redup sangat, dia tak mendung. Tempat lain saya tak tahu, saya belum mendapat laporan teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman menghantar kiriman, bolehlah saya wawarkan. Setakat ini tidak adalah yang nampaknya mendung. Mendung, hujan tak jadi, saudara. Baik. Sesuatu yang merunsingkan saya melihat satu laporan yang tersiar dalam media sosial selayang pandang. Ia melaporkan bahawa sekitar 40,000 peniaga burger di seluruh negara
berhadapan dengan dilema sama ada untuk meneruskan perniagaan atau nak tutup perniagaan. Ini kerana kenaikan bahan pati daging dan ayam yang dibekalkan oleh pengeluar utama negara ini sudah meningkat. Rata-rata peniaga terpaksa menyerap keuntungan ekoran kenaikan harga barangan berkenaan sejak 15 Oktober lalu. Rupanya bahan-bahan untuk membuat burger dan sebagainya, saudara, sudah meningkat. Jadi kalau tempat saudara harga burger naik itu, jangan marah pada peniaga itulah, saudara. Ada yang terpaksa menaikkan harga jualan kerana tidak lagi mampu menampung kerugian kerana margin keuntungan yang kecil setiap hari. Saya amat bersimpati sekitar 40,000 saudara. Peniaga-peniaga burger bakal gulung tikar. Jadi pimpinan negara harus memikirkan cari jalan bagaimana mereka ini dapat meneruskan perniagaan. Itu laporan setakat ini yang menyentuh soal ekonomi. Hari ini hari Minggu, tak tahulah berapa harga $1 Amerika, berapa ringgit duit kita, tak tahu lagi. Besok lah mungkin tahu. Kedudukan ekonomi kita nampak gayanya masih lagi dalam situasi menurun. Sebab itu berhati-hati anda. Kita sekarang ni tinggal sekitar dalam 20 hari lagi, saudara. Rakyat akan membuat penentuan. Kerana undi awal sekitar 17 hari dan penamaan calon rasanya 6 hari lagi lah. Sebab besok 31 bulan dan 5 bulan adalah hari penamaan calon. Nama-nama calon dari segi UMNO Barisan Nasional katanya akan diumumkan pada hari Selasa katanya. Tak tahulah ada ke tak ada, bila dan sebagainya. Tak tahulah kenapa dilambat-lambatkan ataupun masih mencari jawapan kepada permasalahan. Banyak sangat orang nak jadi calonnya, saudara. Lobby-melobi. Dan saya masih nak ingin menjawab persoalan teman-teman yang mengatakan bahawa kalau seorang itu ada kes mahkamah dan sebagainya, maka dia tidak layak untuk bertanding. Sebenarnya tak begitu. Kalau siapa yang ada kes mahkamah masih dalam perbicaraan, macam Syed Saddiq pun kalau nak bertanding boleh. Sebab belum dijatuhkan hukuman. Berbeza macam dulu Tian Chua. Tian Chua dia pernah bertanding dalam PRU 14 tetapi dia dibatalkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kerana katanya beliau dikenakan denda sejumlah RM2,000. Kesan akibat dia, ingatlah saudara, Tian Chua ni dia gigit telinga polis. Dalam satu struggle ataupun kekecohan, gamaknya dia geram, digigit telinga, maka dia dihadap ke mahkamah dan mahkamah menjatuhkan hukuman denda sejumlah RM2,000. Jadi setelah disemak, selepas saja pilihan raya itu berjalan, akhirnya sebenarnya tak betul. Dia mesti RM2,000 ke atas, bukan RM2,000 ngam-ngam. Kalau siapa yang jatuhkan hukum denda RM2,000 masih boleh bertanding. Sebab itu bila dicabar di mahkamah, memang benarlah sepatutnya Tian Chua itu dibenarkan bertanding. Tapi waktu itu segala-galanya sudah berlalu dan Tian Chua tidak. Saya melihat bahawa kenyataan yang berhormat Presiden UMNO, awal-awal saya kena jelaskan sebab bawah lagi tu banyak cerita yang pelik-pelik berlaku, saudara. Kenyataan yang berhormat Presiden UMNO, dia kata UMNO mesti memastikan menurunkan calon-calon yang dipilih nanti tidak besar kepala. Ini yang bagus ni. Calon-calon tak boleh lagi dah macam dulu rasa besar kepala, rasa diri besar, dan mereka harus mempunyai, namun bagi kestabilan politik masa depan, keharmonian parti, disiplin parti, supaya pisang tidak berbuah dua kali. Sebab itu beliau telah pun mengenal siapa itu musang-musang berbulu ayam, siapa itu tikus-tikus yang mereka ini tidak akan diturunkan bertanding sekali lagi. Sebab itu kata Datuk Zahid, mana yang besar kepala, berasa dirinya lebih besar daripada perjuangan parti, sewajarnya mereka tahu kedudukan dirinya. Ada yang ketika pembubaran parlimen dulu baru sedar bahawa dirinya sebenarnya milik parti. Jangan ingat bila jadi wakil rakyat, anda lah mengatasi segala-galanya. Bila dah jadi parlimen, anda sanggup meninggalkan parti. Malahan kadang-kadang kerana meletakkan kepentingan diri, nak membodik sana, membodik sini, saudara, akhirnya parti dikesampingkan. Itu harapan Presiden UMNO. Saya bersyukur kalau benar-benar Datuk Seri Zahid Hamidi melaksanakan pemilihan kali ini, pemimpin-pemimpin yang diturunkan UMNO tidak boleh besar kepala dan mesti menyantuni rakyat setempat. Kalau dia dipilihkan sepanjang penggal 4 atau 5 tahun, mereka mesti sentiasa berada di kawasan. Kerana masa untuk rakyat memerlukan khidmat mereka amat dituntut dalam suasana yang sebegini.
Tak ada lagi masa nak menghabiskan duduk dekat Kuala Lumpur ataupun nak duduk dekat kelab-kelab sambil isap sigar. Itu bukan budaya UMNO. Budaya UMNO, pemimpin mesti turun ke gelanggang. Dan saya rasa, saya yakin kali ini tidak ada artinya bila nak bertanding baru datang, baru jumpa saudara mara, barulah kononnya jumpa sahabat lama, bertepuk tampar. Sedangkan itu semua falasi ataupun sikap kepura-puraan. Sudah cukup dah. UMNO jadi masalah menjadi UMNO sehingga dipandang serong oleh rakyat kerana sikap orang yang begini. Dan dipilih sebagai ahli parlimen, ahli Dewan Negeri ataupun bergelar wakil rakyat, maka mereka sibuk untuk mengumpul kekayaan. Tak cukup dengan allowance gaji yang mereka terima. Ini keadaannya. Ini saya bersyukur. Saya harap Datuk Seri Presiden kali ini benar-benar memilih calon-calon yang tidak besar kepala. Calon-calon yang diturunkan oleh UMNO kali ini sebab kita melakukan islah dalam kepimpinan UMNO. Cukup dah. Tak mahu lagi kita adanya pemimpin yang seperti yang dahulu. Tak perlu saya sebut nama. Bila saya nyatakan soal ini, saya yakin anda semua tahu siapa mereka. Daripada Perlis, bawa lah sampai ke Sabah dan Sarawak. Sarawak tu memanglah UMNO tak ada calon, tapi kebanyakan mereka juga adalah daripada Barisan Nasional ataupun dalam gabungan Barisan Nasional waktu kita memerintah dahulu. Ada yang besar kepala, akhirnya rakyat menolak mereka. Yang di Sabah Sarawak tu kurang sikit saya, tetapi yang di Semenanjung ni kadang-kadang kita tengok melampau-lampau. Menang saja jadi wakil rakyat, mula pasang kereta besar. Kereta besar, punggung bini pun besar. Itu keadaannya. Sebab itu sekarang ini kita juga mengharapkan agar Datuk Seri Presiden tidak lagi mengamalkan keperluan kerusi tradisi. Tak payah dah. Kalau mereka dah kalah, dah bagi peluang bertanding 2-3 kali, kalah, tak perlulah atas nama pemuafakatan kerusi tradisi, yang ini MCA punya, yang ini MIC, tak perlu lagi. 2 kali bertanding, kalau kalah, ganti dengan calon daripada UMNO Barisan Nasional. Itu penuh. Yang penting pada kita, kita nak memerintah, saudara. Kita mau mentadbir dengan seselesa mungkin. Saudara. Dan juga, saya juga mendapat kiriman teman-teman, dia kata, mintalah disuarakan. Kali ini Barisan Nasional juga tidak boleh kekal dengan gaya politik lama. Gaya politik lama tu sesekali saja turun. Bila dah bergelar sebagai yang berhormat, turunnya 2 bulan sekali. Saudara apa ini, siapa ni? Hari ni sekarang ini saudara, macam saya katakan, ini musim mereka diinterview ataupun diwawancara oleh rakyat. Rakyat sedang menilai mereka sama ada nak bagi kerja ataupun tidak. Hari ini semua ahli parlimen tak ada kerja. Sebab itu mereka berusaha untuk mendapat jadi calon, berusaha untuk bertemu dengan rakyat. Inilah masanya saudara. Saudara Zakaria Hashim, Lokman Adam telah dihukum penjara 1 bulan walaupun layak bertanding. Betul saudara. Tapi bagi saya, kalau dia kalau dari segi perundangan boleh saudara Zakaria. Tapi kita bimbang nanti kalau hukuman itu lebih daripada 2,000, terbatal pula. Saudara. Cuma saya haraplah janganlah kita, korang tu dah kena begitu. Kesalahan dilakukan oleh Lokman adalah kerana dia nak membela sesuatu yang benar. Saya tak boleh nak komen lebih saudara. Sebab kalau saya komen, beliau masih lagi dalam proses rayuan. Nanti contempt of court saudara. Saudara Azinuddin Muhammad Hashim Muhammadin, apa bestnya? PM paling lembab. Gini saudara, yang sudah. Kali ini UMNO melakukan islah kepimpinan. So tengoklah nanti, lihatlah nanti nama-nama senarai calon. Saya yakin tidak lagi apa yang berlaku, macam mana kenyataan Datuk Zaidah Zarif, Ketua Pergerakan Puteri UMNO, beliau mendedahkan bahawa sepanjang waktu Pakatan Harapan berlaku banyak penjualan aset secara borong katanya. Malang dia kata negara waktu itu. Segala yang dijaja sepanjang kempen PRU 14 adalah jelas untuk mendapatkan undi semata-mata. Bukannya berpaksikan kepada realiti sebenar. Dalam kempen mereka sebut Malaysia Baru. Kononnya untuk menjadi lebih baik daripada Barisan Nasional. Ya, kita akui memang setiap orang ada kelemahan. Tapi janganlah hakikatnya dalam tempoh 1 hari lencunlah pengundi, rakyat kena. Macam apa yang berlaku, saham CIMB sebanyak 364 juta.
kata telah dijual oleh Khazanah pada Disember 2018. Axiata Group melalui anak syarikatnya Axiata Investment dijual kepada Connectivity Singapura dengan nilai 1.65 bilion. Dan banyak lagi saudara, banyak lagi satu persatu. Cuma saya melihat, ini satu hal yang saya pun terperanjat apabila saya mendengar ceramah ataupun kenyataan Azmin Ali. Dia saya pun heran lah, sebab dia dalam kabinet, dia sepatutnya tak boleh mendedahkan segala-galanya. Tapi nampaknya dia macam berpatah arang berkerutan apabila Azmin mendedahkan dalam ceramah kempennya di Gombak, saudara. Dan benda ini tular dalam media sosial, boleh tengok saudara. Azmin mendedahkan bagaimana waktu Pakatan Harapan beliau berada dalam kabinet waktu itu. Cuma kita katakan kenapa kau tak tegur. Tapi dia mendedahkan bahawa waktu itu lemahnya Tun Dr. Mahathir untuk menangani kerenah Lim Guan Eng. Dr. Mahathir tidak mampu menghalang keberjatan Lim Guan Eng untuk memotong peruntukan. Ini yang paling teruk ni saya tengok, iaitu peruntukan yang sepatutnya disediakan melalui agensi teraju. Jadi UMNO Barisan Nasional dulu mewujudkan agensi nama dia Teraju dengan peruntukan sekitar 4 bilion ringgit. Tapi menurut kata kenyataan Azmin, dia kata tinggal RM200 saja diuntukkan oleh Lim Guan Eng. Jadi artinya dia tidak langsung mahu menangani persoalan Bumiputera. Kita bukan resis, tapi saya quote balik apa yang dinyatakan oleh Azmin Ali. Jadi Lim Guan Eng kena jawab sejauh mana benarnya agensi Teraju yang diwujudkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu untuk membantu warga Bumiputera memulakan perniagaan dan menjalankan projek infrastruktur sebagai modal asas yang didapat daripada Teraju, akhirnya semua itu tergendala. Sebagai contoh, adanya, kata Azmin Ali, ada pula menteri baru naik sebagai menteri terus minta supaya ketua setiausaha ditukarkan, sedangkan ketua setiausaha adalah kaki tangan awam. Sebab itu saya yakin kali ini kaki tangan awam tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Kau dah jadi menteri, janganlah nak buang atau nak ditukarkan ketua setiausaha mengikut selera kamu. Ini yang telah berlaku. Saya bila dengar kenyataan Azmin Ali itu, saya kata teruk jugalah rupanya. Yang kita tak tahu banyak rupanya sampah sarap yang berlaku, tak senang hati. Baik saudara, sesuatu saya nampak Parti Bersatu mengalami kecederaan lagi saudara. Apabila petang tadi naib Presiden Bersatu Saudara Muhammad Rafiq Naizamuddin memutuskan mengambil keputusan keluar parti. Kerana katanya dia mensasarkan untuk bertanding di Tangga Batu, tapi tidak diberi dan ditolak kehadirannya situ, maka dia mengambil keputusan untuk keluar. Jadi menurut Rafiq, pucuk kepimpinan parti pada mulanya menjanjikan kerusi Tangga Batu padanya. Tapi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin dan timbalannya Ahmad Faizal Azmu tidak menunaikan janjinya. Belum apa-apa lagi dah beramuk saudara. Dah keluar parti saudara. Ini bukan cerita main-main, naik presiden pula tu. Lepas tu katanya memanglah nak bagi dia Barang Datuk. Dia kata ini semua nak cari mati menghapuskan karier politiknya. Sebab itu akhirnya Rafiq mengambil keputusan petang tadi mengumumkan mulai saat ini bukan hanya dia meletak jawatan sebagai naib Presiden Bersatu, tapi beliau juga meninggalkan Parti Bersatu. Belum apa-apa lagi saudara, belum penamaan calon lagi, Parti Bersatu sudah pun tersiar dalam media sosial video di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim macam kena halau dari menghadiri untuk berkempen di kawasan pengundi India. Saya pun terkejut. Takkanlah begitu sekali. Tapi itu yang tersiar tular dalam media, dalam video, saya pun terkejut. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tak apa. Macam mana boleh Datuk Seri, kita mau berniaga sini. Dia seolah-olahnya kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tambun bukanlah mendapat sokongan sepenuhnya daripada rakyat. Ini di kawasan India, saudara. Video sebut memaparkan hasrat Datuk Seri Anwar untuk berkempen. Kawasan itu kawasan pengundi India lah. Beliau datang siap dengan pakaian ala tradisi India, tapi menghampakan. Itu keadaannya. Saya harus melaporkan secara titik bengek. Musim-musim belum lagi penamaan calon,
Belum lagi masuk gear 2, gear 3. Baru angin-angin nak adakan pilihan raya, saudara. Kemudian saya nampak Pakatan Harapan pula bertambah lagi, saudara. Pakatan Harapan pula bergolak. Ini lebih teruk lagi, saudara. Apabila Parti Amanah, ini kerabat dalam Pakatan Harapan, juga terjebak dalam masalah apabila Amanah memecat keahlian pengurusi Amanah Negeri Kedah, Datuk Fahrul Razi. Saudara, saya hairan kerana Datuk Fahrul Razi ini, beliau bukan kaleng-kaleng orang. Inilah orang yang membina kekuatan Amanah di Negeri Kedah. Kalau itu keadaannya, saya yakin maka pengundi-pengundi yang selama ini mendukung dan menyokong Parti Amanah, mereka tentulah berkecil hati. Jadi menurut kenyataannya, menurut kata Sesat Agung Datuk Dr. Muhammad Attar Ramli, dia kata Fahrul Razi didapati mengingkari keputusan parti dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan parti. Yalah, dia tak bersetuju. Dia tak bersetuju ada 1-2 kawasan di Kedah itu daripada orang lain. Jadi sebab tu dia kata tak apalah, nak pecah-pecahlah. Dan hari ini Parti Amanah dipimpin dipangku oleh Datuk Dr. Ismail Saleh. Beliau merupakan timbalan pengurusi Amanah Kedah. Jadi kedua-dua keputusan tersebut berkuat kuasa, kata Datuk Attar Ramli. Sebenarnya Barisan Kepimpinan Amanah Kedah didakwa akan melakukan boikot terhadap calon-calon Pakatan Harapan, terutama sekali bagi Parlimen Jerai. Ini keadaannya, saudara, gambarannya. Saya melihat UMNO belum lagi, tapi 2-3 parti ini mula bermasalah, saudara. Dan begitu juga dengan Zuraidah Kamarudin. Jadi saya kata ini parti saya punya, saya presiden. ROS mengesahkan presiden kepada parti parti Malaysia, parti PM, apa nama parti dia tu? Saudara, dia bukan Zuraidah. Sebab itu keputusan UMNO Barisan Nasional menolak usaha Zuraidah nak bawa masuk parti tersebut menyertai kumpulan Barisan Nasional. Satu keputusan tepat. Hari ini ROS ataupun Pendaftar Pertubuhan mengatakan Zuraidah bukan presidennya. Presidennya adalah Jerry Seng dari Sarawak. Dah berbalah lagi. Jadi belum apa-apa lagi, mereka terus dalam keadaan krisis. Jadi saya mengharapkan bahawa UMNO kena tenang-tenang. Nak menang ni jangan gaduh, jangan tunjuk kat orang. Kan, saudara? Jadi mungkinlah, saudara, inilah kerana saya rasa mungkin kerana inilah agaknya, maka apabila sahaja Datuk Seri Ismail Sabri mendapat perkenan duri yang memulia yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen, maka pimpinan menghubungi saya. Dia kata, macam mana pandangan saya terhadap Dr. Mahathir? Saya kata, saya bersimpati kerana beliau hari ini sudah dianggap seperti kupang tembaga. Benar, satu ketika beliau dianggap sebagai negarawan, sekarang dah tak ada orang hormat. Termongeh-mongeh lah, saudara. Jumpa Dr. Seri Anwar Ibrahim nak menyatukan antara pejuang dengan di bawah Pakatan Harapan, ditolak oleh Dr. Seri Anwar Ibrahim. Kemudian berjumpa minta untuk bersatu dengan Parti Peribumi Bersatu, juga ditolak oleh Tan Sri Muhyiddin. Begitulah keadaannya, saudara. Dan saya melihat bahawa keadaan-keadaan ini tentulah tidak memberi advantage kepada parti daripada di luar parti UMNO Barisan Nasional. Saya cuma dapatan saya saat ini, mungkin ini mungkin saya belum disahkan lagi. Saya agak gembira sebab teman saya juga pengamal media sosial, Saudara Syam Jalil, dikabarkan besar kemungkinan akan diturunkan bertanding di Shah Alam. Apabila Khalid Samad sudah berada di Titiwangsa, calon untuk amanah di Shah Alam sudah bukanlah orang yang satu orang besar, saudara, dalam politik. Tapi nampak-nampak agaknya ruang ada peluang untuk Syam Jalil. Ya, kalau benarlah Saudara Syam Jalil bertanding di Shah Alam, saya mengucapkan syabas. Dan teman-teman di kalangan pengamal media mengharapkan beliau memperoleh kemenangan kerana negara memerlukan calon-calon wakil rakyat yang ada pendidikan yang tinggi, ada pengalaman dan tulus ikhlas meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya, saudara. Setiap arahan ataupun bicaranya mesti berfakta. Saudara, mudah-mudahan UMNO Barisan Nasional benar-benar kali ini menurunkan Saudara Syam Jalil, dan saya harap warga di Shah Alam jangan pula buat
buat apa tindakan macam mana parti lain. Tak dapat jadi bertanding, ketua bahagian boikot dan sebagainya, saudara. Dan saudara, saya melihat ini penting, saudara. Setelah kita menyaksikan berantakannya parti-parti, sama ada dalam Pakatan Rakyat, sama ada dalam Parti Pribumi Bersatu, dalam PAS, dalam DAP sendiri, keluarga Lim sudah semua semakin tersingkir, dalam Parti Keadilan. Dan saudara, saya terus terang, malam ini saya nak cerahkan sikit. Saya mula meninjau tentang kedudukan untuk saat ini, saudara. Itu tak termasuk poll ataupun tinjauan dilakukan oleh banyak mereka yang melakukan ini tinjauan. Tapi sewaktu saya balik daripada Johor, saya tengok mood pilihan raya kali ini tidak sama macam pilihan raya yang ke-14. PRU 14 dengan PRU 15 kali ini jauh berbeza. Bagaimana saya katakan, warga Johor mereka mahu mengulangi kejayaan UMNO Barisan Nasional menawan Johor secara total. Tambah-tambah lagi, saya lihat calon-calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan, Parti Amanah, nampaknya mereka berantakan. Macam tidak ada kesesuaian. Calon ini letak kat sini, sedangkan tak sepatutnya bertanding di situ. Sepatutnya. Tak tahulah. Saya berbual juga dengan 2-3 orang kawan-kawan daripada Parti Keadilan. Bila saya bertanya dengan mereka, kenapa jadi begitu? Sebab kita nak bertanding ni, mesti barulah sparring partner tu orang yang hebat, barulah sedap. Kalau kita menang pun menang bertanding dengan orang besar ni. Tapi dia kata inilah sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu banyak mengikut rentak cara Rafizi. Kononnya Rafizi banyak melakukan research, pakai data itu, pakai data ini. Jadi berlaku berantakan dalam Parti Keadilan. Itu saya dikabarkan. Tapi saya tak mau cakap lah soal parti-parti mereka. Biarlah mereka menyelesaikannya. Tapi banyak kalangan ahli keadilan merasa tidak begitu senang dengan calon-calon yang diyakini bukan urutan ataupun kehendak atau cara yang dikenalikan sepenuhnya oleh Datuk Seri Presiden. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dulu masa Dr. Seri Wan Azizah jadi Presiden, saat Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di penjara, paling tidak sentuhan wanita itu dia ada sentuhan dengan hati, dengan kolbunya. Maka banyak calon-calon daripada keadilan yang menang. Tapi kali ini nampak gayanya sentuhan orang yang kononnya pakar dengan strategi. Pakar ini akhirnya saya nampak calon-calon ke laut. Macam mana saya nyatakan, daripada 72 ahli calon-calon yang bertanding di Parlimen, maksimum saya katakan bahawa Parti Keadilan calon-calonnya dalam 32 orang saja yang boleh melepasi. Bolehlah, orang kata boleh tidaklah nyawa ikan, boleh menang lah. Tetapi daripada 72, kalau 32, 40 kursi nampaknya ke laut, saudara. Saya melihat, saudara, mudah-mudahan saudara Syam Jalil kekal bertanding Shah Alam. Perlis, insya-Allah. Ini saya nak bagi tahu saudara, jangan saudara marah. Kalau saudara daripada parti lain, jangan marah. Ini saya bercakap dari segi data yang saya ada. Belum lagi masuk gelanggang, saudara. Belum lagi diumumkan calon-calon, siapa yang boleh bertanding, siapa tak boleh bertanding, siapa yang disqualified dan sebagainya. Tapi saat ini, dapatan saya, mengurut dari segi urutan, pandangan, rakyat di peringkat akar umbi, dari segi data-data yang saya ada, saudara, saya melihat Perlis nampak gayanya besar kemungkinan UMNO Barisan Nasional akan kekal dengan 2 kursi. Satu kursi itu mungkinlah pada keadilan. Saya bercakap terus terang, saudara, kita harus menerima hakikat. Reality is reality. Itu pun bagi kawasan kerusi Parlimen Kanga masih lagi dalam keadaan tenat. Saudara Azmi, saudara, di Kedah, dulu pilihan raya yang lalu, Kedah cuma dapat 1 kursi, 2 kursi, banding dengan kawasan Datuk Seri Mahathir Khalid. Tapi dapatan saya saat ini, belum lagi kalau betul-betul calon-calon turunkan merupakan calon yang ada harapan, mungkin banyak lagi. Tapi saya menjangkakan di Kedah 7 kerusi insya-Allah UMNO boleh menang. Antaranya sebagai saya katakan Padang Terap, Langkawi. Saya haraplah agar Dr. Mahathir ni lebih baik jangan masuk gelanggang. Malu nanti kalau kalah. Begitu juga Jerlun, kawasan Mukris.
dapatan saya tidak ada harapan. Teman-teman di Jerulun bagi tahu rakyat Jerulun dah tak ada dah. Walaupun beliau merupakan mantan Menteri Besar, saudara. Sebab itu jangan kita berdosa dengan rakyat. Dan saya bersetuju dengan pandangan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata kali ini calon-calon jangan besar kepala. Saudara, so kalau Jerulun kalah, begitu juga dengan Kubang Pasu 4, Baling 5, kawasan saya nampak, yang saya lihat apabila Datuk Johari Abdul tidak bertanding, dia menurunkan anak dia usia 26 tahun. Walaupun sebagai seorang doktor, tetapi saya rasa pengalaman dalam politik orang akan melihat, bukan hanya diukur dari segi kelaikan, tetapi orang juga melihat bahawa jasa bakti mampu ke dia membawa warga di Sungai Petani. Datuk Johari menghadapi lawan sukar, itu dah 6. Begitu juga di kawasan Baling, saudara. So dalam keadaan begini ada 7 kerusi di Kedah, saudara. Di Pulau Pinang besar kemungkinan UMNO mungkin dapat mempertahankan 3 kerusi. Itu saya nampak Kepala Batas, Gelugu, dan juga di Balik Pulau. Kenapa saya katakan Balik Pulau? Ahli parlimen yang ada sekarang ni kata mereka bila jadi Timbalan Menteri Pelancongan tak ada buat apa pembangunan di Balik Pulau. Itu gambaran saya dapat. Rakyat di sana lebih senang kalau saudara Ismadi yang diturunkan, tapi keadilan tidak menurunkan, tapi dia menurunkan Bakhtiar. Bakhtiar masih lagi tergapai-gapai untuk mencari pengaruh di Balik Pulau. Pilihan raya dulu memang sebab serangan begitu hebat, tapi kali ini segala-galanya orang kata masing-masing jaga buntut sendiri. Saya nampak bahawa Balik Pulau dalam red zone. Jadi mungkin Pulau Pinang ada 3 kursi. Di Kelantan, ni Kelantan dulu kita menang di Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, macam 4. Tapi dapatan saya nampak sekarang ni di Kelantan besar kemungkinan 7. Antaranya saya nampak Kuala Kerai. Apabila sebagaimana saya katakan PAS tidak menurunkan saudara Latif, Ustaz Latif tidak diturunkan bertanding di Kuala Kerai. Kalau keadaan begitu tentulah mengecewakan warga Kuala Kerai yang begitu menghormati Ustaz Latif yang sentiasa menyantuni rakyat. Dan dapatan saya Kelantan besar kemungkinan 7 kursi, saudara. Terengganu juga mungkin 5 kursi kali ni. Dulu kita menang di Ulu Terengganu dan juga di Stiu, tak silap saya. Tapi kali ini saya tengok apabila juara-juara yang turun bertanding daripada 8 kursi, besar kemungkinan ada 5 kursi, saudara. Begitu juga di Perak. Perak saya yakin bahawa sejumlah 11 kursi. Ini dapatan saya, saudara. Saudara jangan marah dengan saya. Kalau anda daripada parti lain jangan marah dengan saya. Ini dapatan saya. Ini saya memberi gambaran kedudukan sebenar. Kalau tidak buat apa, saya nak bagi pencerahan. Saya harus memberi informasi apa yang berlaku sekarang. Macam di Perak tu 11 kursi, saudara. InsyaAllah Barisan Nasional daripada 26 kursi. Memanglah ada kursi-kursi dikuasai oleh DAP dan sebagainya. Keadilan mungkin adalah 2-3 tempat. Tapi kesilapan besar lah. Contoh saya katakan, letakkan Saudara Syamsul bertanding di Bagan Datuk. Kena gatah sajalah dengan apa. Sebab di Bagan Datuk tu tidak ada rumah yang tidak disantuni oleh Datuk Zahid Hamidi. Ya, tiap-tiap rumah di kawasan Bagan Datuk tu semua ada sentuhan Datuk Zahid Hamidi. Takkanlah mereka mau mengenepikan jasa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi. Pembangunan yang dilakukan, yang dibawa ke Bagan Datuk. Orang Bagan Datuk cukup senang dengan beliau, tapi meletakkan Saudara Syamsul lalu menang dekat Tangga Batu dan Melaka berdagang di Bagan Datuk. Cari penyakit lah, jawabnya ke laut lah, saudara. Itu gambarannya. Saya tidak. Begitu juga saya melihat Nek Omar, anak kepada Tuan Guru Nek Abdul Aziz. Allahyarham Nek Abdul Aziz memang dihormati oleh orang. Tetapi ini kena ingat, ini Perak, bukan Kelantan. Kalau Kelantan memang semua orang teringang-ingang akan jasa Allahyarham Tuan Guru Nek Abdul Aziz. Tapi kali ini Parti Keadilan meletakkan beliau bertanding di Pasir Salak. Aduhai, jawabnya ke sungai lah kawan tu. Bagi saya, kenapa diletak kawasan-kawasan yang sedemikian? Ini saya letakkan sebagai contoh, saudara. Begitu juga macam kawasan di Gerik, di kawasan kawasan dan yang di
di kawasan Syamsul Nasarah. Ini semua kubu UMNO, termasuklah di Kuala Kangsar, saudara. Jadi saya nampak bahawa Perak akan menyumbang 11. Saya tidak menafikan Teluk Intan akan dimenangi oleh DAP. Begitu juga saya nampak di Lumut. Warga Lumut sudah pun mula kembali untuk memberi sentuhan kepada Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dulu beliau kalah pun dalam 300 undi saja saya. Dan tiap-tiap bulan akan hadir ke kampung saya. Orang kampung bagi tahu, bagi gambaran kepada saya. Dia kata Zamri ada datang tadi. Atar Ramli tak nampak muka pun. Itu saya bagi contoh yang macam di Lumut, di Telaga Nenas, di Kampung Teluk, di Kampung Baru, di Kampung Selamat, di di Lumut. Kalau sekadar hadir menyantuni untuk di kawasan Nebi saja pun, orang lain tengok juga macam mana di Kayan, di Pasir Panjang, kawasan yang sepatutnya kawasan kampung dia dulu. Dan saudara, santunan Dr. Atar Ramli gagal sebagai ahli parlimen di Lumut. Ini memberi advantage kepada Dr. Zamri. Sebab itu saya katakan Perak akan memberi sokongan sebanyak 11 kawasan. Pahang memanglah siapa pun tak boleh menafikan kubu kuat UMNO. Jadi Pahang saya menyangkakan mungkin dapat 13 kursi parlimen. Di Selangor yang agak memeranjatkan saya. Saya dalam pilihan raya yang lalu 2018, kursi yang menang adalah Sabak Bernam, iaitu Fasiah yang melompat menyertai parti PBM, dan juga kursi di Tanjung Karang. 2 kursi dulu. Orang kata Batu Niansan lah di Selangor. Tapi kali ini saya melihat rakyat di Selangor sudah pun nampak untuk mereka make a comeback, ataupun UMNO nampaknya bangkit di Selangor. Saya nampak saudara. Bukan untuk Dewan Negeri, sebab itu gamaknya maka Datuk Menteri Besar tak mahu menyembahkan pada baginda tuanku, memohon agar Dewan Undangan Negeri di Selangor ini dibuatkan sekali. Sebab dia dah membaca bahawa red zone pada Selangor sebenarnya saudara. Ini gambarannya. Sebab berlaku kekecohan. Azmin Ali lah ada di situ, Zuraida. Gangguan banyak saudara di Selangor. Banyak rakyat kecewa dengan kepimpinan daripada Parti Keadilan. Mereka berantakan, berebut kuasa, sedangkan rakyat tidak disantuni. Jadi saya melihat tiba-tiba Selangor besar kemungkinan boleh menyumbang sekitar 10 kursi parlimen. Di Sabak Bernam, di Sungai Besar, di Tanjung Karang, begitu juga di kawasan Kuala Langat. Kuala Langat Xavier tak bertanding. Mereka menentanglah calon keadilan meletakkan calon MRC, tapi di situ yang akan menentangnya adalah timbalan naib ketua pemuda Saudara Syaril Hamdan. Saudara, ini gambaran yang saya dapat di Selangor. Begitu juga di Ulu Langat. Saya nampaknya Datuk Johan Aziz sudah bergerak begitu hebat. Kalaulah seandainya Syam Jalil diturunkan di Shah Alam, dan Khalid sudah pun lari pergi ke Titiwangsa, maka Shah Alam pun insya-Allah warga Shah Alam dia berbeza saudara. Warga Shah Alam adalah warga yang dikatakan sebagai warga yang educated. Mereka yang terpelajar, yang ada pemikirannya. Ini saudara, jangan marah. Jangan marah pada saya beri ulasan ni. Dan begitu juga di Sungai Buloh. Warga India marahlah yang dulu menyokong Sibarasa, tapi orang lain diturunkan. Saya tak nampak bahawa calon baru daripada keadilan ini mampu. Dan sedangkan Sibarasa pun orang tak suka, apatah lagi dia datangkan lagi calon daripada wilayah Persekutuan. Saya nampak juga lebih kurang 5 kursi. Tanpa menafikan Lembah Pantai, Pandan, itu saya tak nafikan mereka ni, ataupun Bandar Tun Razak, itu memanglah boleh keadilan boleh menang. Tetapi jangan dilupakan bahawa kursi Titiwangsa, kursi di Sewangsa dan Wangsa Maju, kursi saya lihatlah ada kursi macam di Labuan. Besar kemungkinan 5 kursi parlimen di wilayah Negeri Sembilan juga saya. Pilihan raya kali ini nampak gayanya dulu kita menang 3 kita menang, iaitu di Jelebu, kawasan Jelebu, kemudian di Rembau,
Dan kali ini nampak gayanya Negeri Sembilan akan menyumbang 5 kerusi. Melaka, ini juga dulu menang 1 saja, iaitu di Jasin. Kali ini nampak gayanya Melaka ada 4 kerusi. Besar kemungkinan Tangga Baktu boleh menang. Dan saudara, insyaAllah Masjid Tanah dulu menang, lepas tu Masjid Rati melompat. Dan kali ini kursi tersebut akan ditandingi oleh Ketua Menteri sendiri turun ke langgang. Saya yakin Masjid Tanah dapat Datuk Sulaiman Ali. Saudara, jadi Melaka 4. Yang paling memanjatkan saya, macam saya katakan semalam, kemarin, saudara, adalah warga Johor. Memang kali ini warga Johor benar-benar mahu membuktikan bahawa UMNO itu lahir di Johor dan bangkit di Johor. Saya melihat saudara yang amat berhormat On Hafiz menyangkakan lebih kurang dalam 20, tapi dapatan saya sekitar 18 kursi parlimen di Johor. Jadi kalau itu semuanya untuk di Semenanjung, saudara, terdapat lebih kurang 90 kursi. 90 kursi, dan ada mungkin dapat ni yang masih lagi yang cepuang sana cepuang sini. Kalau calon diturunkan begitu baik calonnya, mungkin dapat tambahan 8 kursi lagi. Kerana saya nampak calon-calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan maupun Bersatu maupun Amanah, PAS sendiri saya tak nampak pemimpin besar. Saudara, jadi artinya di Semenanjung akan menyumbang sekitar 98 kerusi parlimen, saudara. Sabah mungkin dapat 16 dan Sarawak 24. Artinya untuk kali ini besar kemungkinan UMNO Barisan Nasional dalam keadaan secara solo, UMNO Barisan Nasional dengan Sabah dan Sarawak boleh mendapat sekitar 138 kerusi. Ini bacaan saya, saudara. Dan ini bukan hanya saya seorang, saudara. Saya nampak mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Zahid Ibrahim juga. Beliau turut menyatakan bahawa Barisan Nasional bakal mencapai kejayaan sekitar 90 kerusi daripada 166 kerusi di Semenanjung. Dan PAS dijangka sekitar, dulu dia dapat 18, sekarang ni kerana berantakan dalam PAS dan sebagainya. Puncanya apabila pimpinan PAS tidak mahu bersama dengan Muafakat Nasional dan lebih memihak untuk bersama dengan PBM, PAS rasanya dapat lebih kurang dalam 9 kursi. Malahan Keadilan, macam saya katakan, dapat 32 kursi, itu maksimum dah tu. Amanah mungkin 5 kerana keberantakan dalam Amanah. Tapi DAP masih lagi dominan dalam kumpulan Pakatan Harapan, iaitu 41 kursi. 6 kursi lagi masih belum dapat disahihkan. Mungkin daripada Sabah dan Sarawak. Saudara, ini bukan dapatan saya. Malahan, saudara, kalaulah pencerahan saya ini, kalaulah saya punya dapatan state by state ini masih lagi diragui, saya tengok jika anda ingin percayai hasil kajian Merdeka Center pula. Ini benar, saudara. Merdeka Center juga mengatakan bahawa gabungan pimpinan Barisan Nasional akan membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum yang ke-15. Ini Merdeka Center lagi banyak, saudara. Dia kata UMNO Barisan Nasional bakal membentuk kerajaan dengan memenangi 143 kursi daripada 220 kursi. Dia kata 94 adalah daripada Semenanjung untuk Barisan Nasional. Saya mungkin juga, saya kata, kalau MCA dapat melebarkan lagi, sebab dulu MCA cuma 1 kursi saja, tapi yang sedia ada MCA di Tanjung Piai dan juga di kawasan Wee Ka Siong. Besar kemungkinan kawasan lain. Begitu juga MIC dulu 1 saja di Tapah. Tapi kali ini saya lihat Sungai Siput ada ruang untuk menang. Saudara, dan ini bacaan saya dapat daripada Merdeka Center, saudara. Merdeka Center mengatakan bahawa 94 kerusi Barisan Nasional Semenanjung, 27 kerusi DPS di Sarawak. Jangan lupa, saudara, kenyataan Datuk Premier Sabah Sarawak, Datuk Abang Johari, dia kata mana parti yang mendapat majoriti di Semenanjung, dia akan bersama untuk membentuk kerajaan. Jadi dengan bermodalkan 27 kerusi, dan tapi saya nampak ni kerusi di Sabah cuma 5 saja Barisan Nasional. 8 kerusi lagi Perikatan Nasional Sabah, tapi sebenarnya ialah gabungan rakyat Sabah yang sudah pun berikrar menyokong Barisan Nasional. Ini bukan saya, saudara. Ini bukan kenyataan saya, ini bukan dapatan saya. Ini dapatan daripada Merdeka Center yang selama ini mereka sebahagian daripada pengkaji-pengkaji bagi pihak Parti Keadilan. Dan 9 kursi katanya besar kemungkinan warisan. Bagaimana kalau warisan menyertai gabungan nanti? Jadi dengan itu, maka
dengan 143. Two-third majority, saudara. Mudah. Kalau ini berlaku, saya yakin memanglah akan terjelma dan insya-Allah dapatlah kita menangani masalah-masalah yang akan kita hadapi masa depan. Cuma sekali lagi saya nak ingatkan harapan dan hasrat daripada Presiden UMNO. Ahli-ahli parlimen yang akan datang, kalau menang, mereka tidak lagi boleh besar kepala. Tak boleh lagi buat perangai lama, saudara. Saya, untuk sebelum kita habis apa semua, saya tengok di Terengganu, Marang, katanya Datuk Dr. Nik, tapi tak tahulah sama ada beliau ataupun Datuk Rahman Bakar dan sebagainya. Tapi, saya mendapat kenyataan daripada Datuk Taqiyuddin. Dia kata selaku Setiausaha Agung PAS, dia kata sebenarnya Tuan Guru Haji Hadi masih lagi akan bertanding. Jadi bukan orang lain. Sebab dia pun heran lah macam mana ada kenyataan bahawa Haji Hadi tak bertanding. Tapi beliau mengesahkan Haji Hadi akan bertanding juga di Marang. Tak tahu terpulanglah. Di Hulu Terengganu saya nampak kalau Rasul Wahid lenjan lah kena kerja dengan anak muda, iaitu Tengku Hafiz Tengku Putra. Keluarga Tengku Putra memang berakar umbi di kawasan Hulu Terengganu. Kalau pemilihan dia pada Tengku Hafiz Tengku Putra ini memanglah calon yang tepat. Juga saya nampak Rasul Wahid Cloud di Dungun saudara Datuk Dr. Din Adam, dan di Kemaman rupanya Datuk Mat Said kabarnya lah sudah pun bersetuju untuk berundur dan beri laluan lagi pada Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, saudara. Itulah keadaannya yang saya lihat. Cuma tiba-tiba dalam keadaan begini, saat-saat kita nak menghadapi pilihan raya, sudah pula ada saman menyaman. Saya dipahamkan bahawa mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri Mujahid Yusof, iaitu daripada Parti Amanah, telah pun memfailkan tindakan untuk menyaman PAS kerana menuduh beliau sebagai menyokong kepada LGBT. Wallahu a'lam. Jadi katanya Mujahid memberi notis mereka harus menarik kenyataan itu dalam tempoh 48 jam. Kalau tidak dilakukan penarikan kenyataan tersebut, maka melalui Tertuan Akram Hizri Azad dan Tertuan Azmi, mereka akan ambil tindakan mahkamah terhadap parti PAS. Belum apa-apa lagi, saudara. Dah bercelaru antara PAS dengan Amanah, dalam parti Amanah, dalam parti PAS sendiri. Saudara, saya sebenarnya dapat senarai ahli yang calon-calon Amanah. Rupanya, saudara, dalam Pakatan Harapan, besar rupanya DAP bagi ruang kepada Amanah untuk bertanding. Sejumlah 54 orang calon daripada Amanah. Daripada Keadilan 72. Kalau 54 campur 72 ada 126. Yang lain tu DAP akan bertanding lah. Itu pakatan keluarga besar mereka. DAP 54, 72, 126. Retinya sejumlah 80 kursi lebih. DAP akan bertanding, saudara. Amanah, Kuala Kangsar, Tarmizi, Ramli akan bertanding. Nur Tafakah Nordin, pagi saya nampak berat. Atar Ramli di Lumut, nyawa-nyawa ikan. Saudara Muhammad Saad, bertanding di Padang Besar, ke laut, saudara. Nik Abdul Razak Ridwan, Tasik Gelugu. Lahirul Latigu, Sipitang, rupanya Sabah pun Amanah akan bertanding. Muhammad Zain Abdul Halil Naili, Kota Samarahan. Lahaji Lahia di Batang Sadung. Well Maxwell Rogis